tiga. Jadi Sebab dia ada 3 nyawa. jadi besar lah betul. Dia betul. Untuk Marshall memangnya impact yang lebih besar lagi. Dan ianya juga secara tak langsung seperti berjaya untuk mendapatkan 5 Hunter Sword dengan lebih awal disebabkan extra damage yang berjaya dimiliki. Tapi itu bergantung kalau mereka ingin memberikan fokus kepada bahagian tersebut. Dan sekarang ini kalau kita melihat Alot Saya rasa terus ni saja Arlott diambil Godlin sebagai first pick. Alot goal lane lah. Saya rasa ini adalah Arlott Godlin. Boleh. Boleh sebab kita nak betul-betul lihat. Zin sebabkan kadang-kadang meta ni kalau buat sekali dia berfungsi, orang boleh cakap alak je ni. Semua betul. pasukan musuh tak bersedia untuk hadap. Tapi kalau sampai 2-3 kali ianya masih membawakan hasil kemenangan yang sama, dan ini mungkin menandakan era untuk akhir PKI kembali. Kita kena tengok ini hari-hari penentuannya. Ini hari di mana kita akan lihat hero-hero apa yang dijadikan keutamaan. Dan sekarang ini semua dengan penggunaan glue. Sekarang ni glue saya rasa popularitinya agak jatuh merudum juga. Saya rasa untuk Cho selaku Cho tank ni, saya rasa okey untuk Cho emblem ya inspire agak terlalu, boleh tak naik balik dia? Agak Hilang terlalu tak? pantas. Okey, tapi kali ini untuk Subway menggunakan Link, ia menggunakan Season Hunter bersama dengan Killing Spree dan juga Fatal untuk penambahan sedikit sebanyak critical chance dan juga critical damage bagi beliau. Jadi lebih selesa lagi untuk Subway sepatutnya. Tapi Clay custom assassin emblem, dia inginkan penetration, sementara Stormy mengambil custom mage emblem. Beast emblem dia adalah mage untuk Stormy dan assassin untuk Clay. Memang Clay mencari penetration sekarang ni, tapi Stormy di bahagian bawah cuba untuk dapatkan level 4. Tapi agak sedikit perlahan apabila ada gangguan daripada Banana. Serba berjaya untuk mencapainya. Namun kenapa masih lagi ada Stormy dekat sini? Adakah percubaan untuk lakukan clearance? Dia hanya akan membahayakan dirinya kalau dilakukan perkara tersebut. Ya, saya rasa agak terlalu berisiko, tapi fokus diberikan kepada bahagian turtle yang pertama. Namun itu kedua-dua jungler di bahagian purple buff. Dan siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkannya? Nampaknya dimiliki oleh Persik. Namun begitu Retribution telah pun dibazirkan. Adakah Subway mengambil peluang ini untuk mendapatkan turtle yang pertama ataupun tidak? Sepatutnya ya, kalau tak bazir saja memaksa Retribution daripada pasukan RQ. Tapi buff dia nanti macam mana? Ya, itu adalah satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Retribution digunakan pakai oleh Subway, Smooth bazirkan Flicker sekali lagi untuk menyelamatkan diri beliau. Real world manipulation sudah pun dibuka. Banyak skill set yang sudah pun dibazirkan oleh Rex Regungkion. Sementara itu Versik mendapatkan orange buff milik pasukan SMG. Ditukarkan dengan Turtle. Pada pendapat saya Versik yang dapatkan keuntungannya. Ya, saya setuju. Lebih bijak lagi menggunakan Acclaim Heart, tapi sampai di bahagian atas. Nampaknya dengan penggunaan Flicker, Cipuy masuk mendapatkan Sasa, tapi Sasa membalas kembali serangan tersebut dan berjaya untuk bertahan. Malah sekarang ini yang bakal dicari adalah Versik. Nyawa yang sangat rendah untuk Versik. Penggunaan Phantom Execution daripada Stormy mengakhiri pemain ini. Tapi Sasa juga dikorbankan dalam situasi sebentar tadi. 2 kill untuk Raksara Gloomkion, sementara 1 saja untuk SMG. Tapi menarik juga, di mana mungkin daripada perubahan spell vamp seperti ini, Biru Special daripada Sasa lah membenarkan beliau untuk sustain dengan lebih lama lagi. Tapi Subway dikejar, Temple of Blade terpaksa digunakan. Nampaknya akan berjaya untuk meloloskan diri buat ketika waktu ini. Tapi Nico dengan satu penggunaan Flicker dan juga I'm Offended menarik Zin terus ke dalam. Tapi nyawa Zin dikurangkan 2/3 saja, masih berbaki 1/3. Satu penggunaan Rain Apathy tidak terkena, dielak baik oleh Zin. Walaupun nyawa rendah, tiada sebarang hukuman lagi yang cuba untuk dilaksanakan secara agresif oleh pasukan SMG. 13-1 pada minit yang keempat buat ketika ini. Perbezaan ekonomi tak begitu jauh, hanya 1 gol saja pasukan SMG berada di bahagian hadapan. Tapi adakah mereka akan memaksa klip tersebut? Nampaknya ya, I'm Offended. I'm Offended terus ke arah Cipuy. Nyawanya dikurangkan tapi tak terlalu besar. 4 orang di bahagian atas, tak berjaya untuk dapatkan keuntungan. Satu rotasi yang sedikit dibazirkan, namun masih lagi berjaya untuk berikan tekanan kepada Zin. Mungkin itu objektifnya, berikan serba sedikit masalah kepada Zin untuk keselesaan dimiliki oleh Sasa sendiri. Dan tak dilupakan juga untuk Turtle yang kedua akan menjadi rebutan kedua-dua pasukan. Nampaknya pasukan SMG bersiap sedia, tetapi Persik yang telah pun tiba terlebih dahulu telah pun menarik Turtle ini. Sasa memerhati, tetapi Cipuy telah pun menunjukkan di manakah posisi beliau. Ya, Cipuy menunjukkan posisinya. Versik sekarang ini berada di kawasan Turtle. Nyawa Turtle berbaki 1/2 saja. Versik tak akan ada sebarang saingan dilakukan oleh Subway. Jadi pastinya dia akan dapatkan Turtle dengan mudah setelah
pemain-pemain RRQ memberikan bantuan. Dan di mana Subway pula mencari peluang untuk mencolek orang buff ini. Persik menyedari adakah akan mencuba dekat sini. Nampaknya tidak berjaya dicolek dengan begitu baik. Ini boleh dikatakan tindakan balas dendam daripada apa yang dilakukan oleh Persik pada permulaan turtle yang pertama sebentar tadi. Dan sekarang ini masih lagi seimbang. Kedua pasukan masih lagi bermain secara berhati-hati terlebih dahulu. Tak ada yang terlalu memaksa untuk melakukan apa-apa gerakan agresif. Daripada segi itemization dekat sini, Zin telah menyiapkan caution sight. Manakala nampaknya untuk Sasa akan terus cuba membeli Blade of Despair. Ya, Sasa cuba untuk dapatkan Blade of Despair, satu item yang cukup mahal. Miko, I'm offended akan juga dipakai mungkin. Tapi Cipoy bertenang saja melarikan diri. Hanya untuk memancing Cipoy menunjukkan reaksi untuk melakukan serangan. Tetapi sebenarnya SMG masih lagi memberikan masa, memberikan waktu untuk pemain mereka mendapatkan itemization terlebih dahulu. Bahkan atas ramai ini sebenarnya, tapi masing-masing tak menampilkan muka. Satu penggunaan konsil, Cipoy masuk. Cipoy ditarik. I'm offended dia kena pakai. Cipoy, nyawa yang sangat-sangat rendah. Miko juga dikenakan serangan oleh Zin. Namun, masing-masing belum lagi berjaya untuk dapatkan sebarang nyawa dalam genggaman mereka. Sementara itu dekat bahagian bawah, satu di antara dua assassin. Ya, melakukan cutting lane dekat sini disebabkan kedua-duanya mempunyai mobility yang tinggi. Jadi boleh memberikan tekanan minion wave di bahagian side lane dengan lebih mudah. Tapi Persik ingin memberikan saingan. Persik cuba untuk masuk mendapatkan pembuff milik pasukan SMG. Tonros juga dipakai. Subway masih lagi berjaya untuk dapatkannya. Namun Persik akan diangkat, akan terus saja ditinggi juga oleh Smooth. Walaupun nyawa jadi kurangkan, tapi tak banyak lah sekarang. Rasanya tak mampu untuk melakukan apa-apa terhadap Persik buat ketika ini. Dan di bahagian atas juga tak ada masalah untuk mereka mendapatkan menara di bahagian atas. Begitu juga di bahagian bawah yang agak rendah. Persik masih lagi mempunyai asakan dengan agak tinggi daripada Smooth. Daripada tadi memberikan tekanan. Banana terpaksa menggunakan flicker untuk mengelak daripada real world manipulation yang dilakukan oleh Stormy. Pertahanan yang cukup baik untuk melindungi Turtle di bahagian tengah. Manakala Subway berjaya mencolek menara di bahagian bawah. Bagaimana pula dengan Turtle yang ketiga dimulakan oleh RQ. Adakah SMG akan melakukan saingan? Nampaknya tidak. Sekali lagi memberikan fokus kepada bahagian side lane terlebih dahulu untuk Subway. Terlalu pantas sekarang ini. Masing-masing melakukan keputusan. Mereka seakan-akan sebelum Turtle muncul lagi dah tahu dah bahawa mereka tak akan lakukan saingan ataupun mereka akan cuba untuk target sasarkan kepada benda yang lain. Dan sekarang ini kedudukan ekonomi stabil walaupun kedudukan kill 3-1, Turtle 2 untuk pasukan RRQ, 1 saja untuk SMG, tapi kedudukan ekonomi masih lagi lebih kurang sama. Sekejap di SMG, sekejap di RRQ. Tapi kita juga kena melihat di mana dari segi color map juga masih lagi seimbang. Walaupun sebenarnya untuk IQ, mereka nak menjatuhkan outer di bahagian bawah itu sekejap sahaja sebenarnya. Namun dibiarkan saja untuk berdiri terlebih dahulu disebabkan pertahanan yang masih lagi dipamerkan oleh pasukan SMG Malaysia. Dan sekarang ini, akhirnya mereka mula melakukan zoning. Banana memberikan tahanan kepada Miko terlebih dahulu. Tetapi rotasi daripada pasukan SMG juga dilakukan. Zin nampaknya tak ada masalah untuk menjatuhkan outer turret ini. Berjaya dibantu dengan minion wave yang telah pun tiba sebentar tadi. Saya juga nak tahu Miko untuk emblem dia ada Festival of Blood ataupun tidak. Betul juga, sama ada perlu ataupun tidak untuk dia mendapatkan lagi spell damage. Tapi sama saja di bahagian atas, bahagian mekanik di antara kedua-dua jungler. Satu penggunaan Tempest of Bleed, Subway masih lagi tidak berjaya untuk menusuk pedang tersebut ke arah Persik yang bertindak dengan cukup pantas. Persik akan sedikit demi sedikit melakukan serba sedikit serangan. Namun satu fakta menarik, Persik bukanlah full damage. War Axe dan juga Thunderbelt. Namun dekat bahagian tengah ini pula Cipoy dicari. Cipoy masih lagi terselamat. Satu penggunaan pada Stash juga dipakai oleh Banana. Sekarang ini serangan demi serangan daripada Zin. Nyawa pasukan SMG dalam bahaya. Cipoy yang bakal berjaya untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Smooth masih lagi mampu untuk bertahan dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Sasa dan juga Miko bersama dengan Stormy. Stormy dikejar pula walaupun sudah menggunakan pada Slash, tetapi dia masih lagi tidak mampu untuk melarikan diri dan terpaksa untuk akur dengan kejatuhan ke atas pemain pasukan RRQ. Namun dibalas semula oleh Subway ke atas Banana. Ya, pembalasan dendam yang dilakukan oleh pasukan RRQ dan juga pasukan SMG. Tapi sebentar tadi, final slash yang cukup menarik daripada Stormy membenarkan mereka untuk melakukan kick off dengan lebih kemas lagi. Tapi sekarang ini, kalah daripada segi jumlah untuk kedua-dua pasukan, 4 berhadapan dengan 4. Tiada yang memulakan lot yang pertama ini terlebih dahulu. Tapi kita boleh katakan untuk game yang kedua, kedua-duanya bermain dengan sangat berhati-hati. Pada minit ke-10, hanya 7 kematian sahaja. 2 yang berjaya dicari oleh RQ, 5 yang dicari oleh pasukan SMG.
Dan kita boleh juga katakan di mana kedua pasukan memberikan fokus lebih tinggi kepada minion wave di bahagian side lane. Subway dan juga Versik sekali lagi. Subway nampak macam ada kelebihan yang besar ni, Subway. Tapi minion terlebih dahulu jadikan sasaran. Phantom Execution dielak dengan cukup baik. Dan Fierce Sword akan berjaya mendapatkan kill. Versik tertumbang. Kill dimiliki oleh Subway. Lord yang sekarang ini dipegang oleh kedua pasukan. Mungkin akan ada pertempuran bermula. Serangan daripada SMG perlu untuk dilakukan segera. Tiada Versik dalam 20 saat. Lord sedikit demi sedikit mula untuk ditarik oleh Smooth. Boleh saja pada bila-bila masa Subway sampai ke kawasan tersebut. Sudah pun mula untuk tiba. Nyawa Lord yang sekarang dikurangkan sebanyak 50%. 10 saat berbaki untuk Versik kembali muncul. Zin, satu kedudukan yang cukup jauh. Subway berjaya untuk dapatkan Lord. Cipuy terpaksa untuk berunding dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. SMG yang berjaya untuk menggenggam Lord pada pihak mereka dengan ketiadaan Versik. Mulanya mendapatkan sinar harapan untuk pasukan SMG. Tapi sejujurnya tak ada sebab pun untuk Versik meneruskan one by one seperti tadi apabila ianya hanya mengobatkan DB beliau. Jadi saya boleh katakan ini satu Kan golnya jauh nak dibandingkan dengan Versik dalam lingkungan 1.5,000 gol. Kalau kita lihat sebentar tadi Versik, saya dah cakap dah. Terus sahaja ditumbangkan dengan tanpa soft bleed daripada Subway mendapatkan kill yang pertama dalam serangan mereka bersama dengan Lord ini. Ya, dan ini kalah dari segi jumlah bukanlah pertahanan yang mudah untuk pasukan RRQ. Daripada segi high ground, mereka masih lagi adanya Yif, masih lagi adanya Melissa untuk melakukan clearance wave. Tapi lihat pasukan SMG memberikan asakan dari 3 arah yang berbeza. I'm offended kepada Cipuy. Balance race tempat mengenai tetapi damage tidak mencukupi untuk menjatuhkan Roma yang kebal ini. Betul, cukup pedih damage daripada Bennett sebentar tadi. Rex regum Kion. Mereka sekarang ini diasak daripada 3 arah berbeza. Masih lagi ada enhance minion. Subway memancing pemain-pemain daripada RRQ. Adakah mereka akan termakan dengan pancingan daripada Subway? Banana belum lagi ditarik. Tapi penggunaan Unfended ke arah Cipuy tidak membuahkan apa-apa hasil. Kalau flicker mungkin boleh tapi tidak diperlukan sekalipun kerana belum ada apa-apa objektif yang diinginkan oleh pasukan SMG pada saat ini. Manakala untuk Versik sebentar tadi masih lagi dalam perjalanan untuk menyiapkan Sky Guardian Helmet, di mana kita tahu salah satu core item untuk Lancelot tank dekat sini memberikan fokus kepada War Axe, Endless Battle dan juga Thunder Belt. Menunjukkan di mana beliau tidak mencukupi daripada segi damage. Beliau juga tidak mempunyai kekebalan yang mencukupi untuk menadah keluaran damage Subway yang memberikan fokus sepenuhnya kepada segi damage dekat sini. Ya, daripada sudut damage, fokus secara sepenuhnya. Dan kita lihat Final Slash juga pakai Banana untuk menolak minion terus masuk ke dalam. Tidak ingin mengambil langkah yang terlalu berisiko. Cipuy dia cuba untuk dapatkan satu tapi Cipuy akan hilang. Damage yang besar pada Sasa. Sekarang lihat Clay yang akan diberikan fokus. Subway dengan tempat soft lane namun Subway juga akan dijatuhkan shutdown oleh Versik. Clay tertumbang 3 orang gugur untuk pasukan RRQ. Sasa menghadap Sasa. Berjaya untuk dapatkan kill demi kill. Triple kill untuk Sasa. Mencari maniac tapi Versik mula untuk menyorok dan mula untuk bersembunyi. Namun clearance terpaksa untuk dilakukan oleh Versik. Subway dah tak ada. Tetapi masih lagi ada Stormy untuk melakukan serangan dengan penggunaan Phantom Execution sebentar lagi. Akan juga dipakai saya kira. Cuba untuk melakukan serangan ke atas Versik dan akhirnya mendapatkan kill dan hampir wipe out. Tapi Cipuy kembali ke dalam permainan untuk melakukan clearance. Dan tak dilupakan di mana sebentar tadi Versik masih lagi berjaya untuk melakukan clearance wave. Walaupun adanya Ruby, adanya Valentina untuk membentikan sikit sebanyak pergerakan Lancelot. Tetapi kelincahan Versik masih lagi memudahkan beliau untuk melakukan clearance wave. Tetapi bagaimana pula dengan Luminous Lord ini? Terus saja dimulakan. Tiadanya activation untuk IQ. Mereka sikit suka nak melakukan saingan, sedikit terlewat untuk melakukan apa-apa. Hanya hadir sebagai saksi daripada SMG yang berjaya untuk mendapatkan Lord yang kedua. Ya, datang tanda hadir untuk RRQ. Berjaya untuk mendapatkan markah kehadiran di kawasan Lord sementara tadi. Dan sekarang ini RRQ terpaksa untuk kembali ke dalam base mereka untuk melakukan pertahanan sebaik mungkin. Trillion push sempurna ataupun tidak, agak perlahan di kawasan atas. Namun di bahagian tengah dan juga bawah nampak seperti apa yang sudah pun dirancangkan. Jadi fokus bahagian bawah terlebih dahulu. Minion di bahagian tengah juga dibiarkan begitu saja. Lord akan berhadapan dengan minion terlebih dahulu. Namun sekarang ini kalau kita saksikan Miko, watak utama daripada sudut serangan untuk SMG, engager ataupun tukang setup untuk SMG. Mula untuk mencari posisi yang baik. Smooth dah berikan waktu, dah berikan masa. Tetapi Smooth
Itu bukanlah apa yang mampu ditadahkan oleh pemain ini. Damage pada Zin terlalu tinggi. Ya, saya rasa dah pun mencapai full item dekat sini. Hampir baru saja menyiapkan Wind of Nature untuk beliau. Zin berleluasa buat ketika ini lot yang boleh saya katakan dibazirkan sebentar tadi. Tidak dilakukan push dengan kemas daripada pasukan SMG. Agak mudah dipertahankan oleh pasukan RQ dan ini. RQ yang mula serangan agresif mereka disebabkan kemenangan dari segi jumlah. Lihat Stormy dengan menggunakan Resilience sebentar tadi cukup baik. Tapi sekarang ini dia mulai dicari. Stormy nyawa sangat rendah. Banana akan dapatkan kill. Tapi lihat bagaimana pemain-pemain SMG yang lain juga turut tertumbang. Tapi Sasa berjaya untuk dapatkan Z. Double kill untuk Sasa. Sasa masih lagi tidak diberikan fokus. Walaupun mereka berjaya untuk kurangkan nyawa Miko dan juga Stormy sebentar tadi. Tapi Sasa pemain yang paling penting sebenarnya tidak dicari oleh RRQ. Mengakibatkan mereka yang bakal ditumbangkan lebih-lebih lagi. Frontline mereka yang tak mampu untuk menadah damage daripada Sasa lagi. 4 pandangan, 3 buat ketika ini. Kalau kita melihat dari segi itemization, Blade of Despair, Hunter Strike, Malefic Roll, Penetration telah pun mencukupi untuk Sasa. Bersama-sama dengan Wind of Nature lagi sebagai sikit sebanyak pelindungan bersama dengan Husklaw. Tapi sekarang ini, Smurf sekali lagi split di bahagian depan. Kali ini tidak dileburkan dengan begitu pantas disebabkan ketiadaan Zin yang masih lagi baru hidup buat ketika ini. Jadi berjaya untuk menculik satu inhibitor turret, menyukarkan keadaan kepada pasukan IQ. Subway. Nyawanya hampir untuk diragut apabila percubaan mencuri purple buff oleh Subway sebentar tadi. Perlu untuk berhati-hati. 20 saat saja lagi. Waktu yang sangat penting. Waktu yang sangat diperlukan untuk mereka bersabar. Tapi kali ini satu konsil mencari Cipoy. Cuba untuk dicari. I'm offended kata Cipoy. Cipoy akan ditumbangkan. Masih lagi ada immortality dan godlike untuk Sasa miliki. Subway kali ini nyawanya pula yang dikurangkan. Tak berjaya untuk menang dalam 1 lawan 1 berhadapan dengan Versing sebentar tadi. Tapi masih lagi berjaya untuk terselamat. Kalau dia ditumbangkan sebentar tadi, mungkin berbeza ceritanya. Mungkin RRQ bakal berjaya untuk dapatkan lot. Dan sekarang ini, dengan adanya kelebihan daripada sudut pemain, SMG 5 orang di kawasan lot akan melakukan serangan. Tapi purple buff tak ada sekarang untuk Subway. Mungkin informasi tersebut perlu untuk dipegang erat oleh RRQ. Tapi mereka masih lagi dekat belakang base. Ya, mereka mempercayai mereka mampu untuk melakukan pertahanan. Mereka tak akan mengambil risiko untuk keluar dan di mana mungkin akan adanya serangan hendap yang dilakukan oleh pasukan SMG. Tapi kita kena akui, di mana dengan adanya kehadiran Yip, Real World Manipulation, kemudian masih lagi ada Zin dengan Go Away Clearance Minions, wave mereka agak cukup kuat. Dan di mana kita boleh juga katakan untuk Versing, Lancelot juga boleh menentukan cutting lane di bahagian belakang. Jadi untuk melengahkan masa itu adalah satu perkara yang mudah saja untuk pasukan IQ. Sekarang ni kita nak lihat bagaimanakah pasukan SMG. Pasukan Malaysia ini ingin bergerak agresif. Kerana itu yang lebih penting lagi. Bagaimana mereka nak manfaatkan lot ini. Mereka perlu untuk memanfaatkannya. Mereka dah berusaha. Dan sekarang ini lot seakan-akan dibazirkan. Dibiarkan begitu saja. Ini kita tak dapat. Subway cuba untuk masuk. Subway cuba untuk tamatkan permainan. Smooth cuba untuk memberikan masa. Satu penampilan selain daripada Stormy. Berjaya untuk dapatkan pemain-pemain yang penting. Z ditumbangkan. Stormy melakukan setan dengan cukup cemerlang. Malah sekarang ini juga Sasa pula ditumbangkan. Sayang sekali. Pasukan SMG berjaya untuk dapatkan wipe out mungkin. Dan berjaya untuk dapatkan kemenangan. Walaupun Sasa ditumbangkan, SMG berjaya